Buletin pagi bersama saya Hafizi Rosli. Tajuk utama pagi ini. SST, pandangan dan cadangan daripada rakyat dan peniaga diambil kira bagi penambahbaikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima berangkat menghadiri majlis solat hajat, bacaan Yasin dan doa selamat sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi baginda di Masjid Wilayah Persekutuan Ibu Negara malam tadi. Keberangkatan tiba baginda di perkarangan masjid kira-kira pukul 7.32 malam itu disambut oleh Menteri Pertahanan Muhammad Sabu. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Seri Paduka Baginda seterusnya menyertai solat maghrib, solat hajat, bacaan Yasin dan doa selamat serta solat isyak berjemaah yang diimamkan oleh Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Zakaria Isa. Sultan Muhammad Kelima kemudian berkenan meluangkan masa beramah mesra bersama jemaah sebelum berangkat pulang pada jam 9.10 malam. Sebelum ini, Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar berkata, sebagaimana perkenan baginda, istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan bagi darjah-darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan tidak diadakan pada sambutan kali ini. Ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda disambut pada 9 September. Kerajaan mengambil berat kesejahteraan dan ekonomi rakyat dan tidak mementingkan penambahan hasil dengan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menurut Menteri Kewangan Lim Guan Eng, pandangan dan cadangan daripada rakyat dan peniaga akan diambil kira bagi memberikan penambahbaikan kepada sistem cukai itu. Saya selalu tegaskan bahawa sungguh pun pihak kerajaan nak tambahkan hasil, tapi kesejahteraan ekonomi rakyat adalah lebih penting. Kerajaan tidak akan oleh kerana hendak menambahkan hasil kerajaan, kita akan semata-mata mementingkan cukai saja. Kita akan pastikan bahawa ia adil untuk peniaga. Pada masa yang sama, ia akan mempromosikan kesejahteraan ekonomi rakyat dan juga pada masa yang sama menjana pertumbuhan ekonomi. Terdahulu berlangsung sesi taklimat pelaksanaan SST bersama Menteri Kewangan Anjuran Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Guan Eng juga menjelaskan bahawa perkhidmatan telefon mudah alih pasca bayar kekal membayar cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hanya perkhidmatan prabayar yang dikecualikan daripada dikenakan cukai perkhidmatan. SST dilaksanakan pada 1 September lalu dengan cukai jualan pada kadar sifar 5 dan 10%, manakala cukai perkhidmatan pada 6%. Dalam pada itu, peniaga di Perlis antara pihak yang dikesan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan susulan pelaksanaan SST sejak Sabtu lalu. Penilaian itu hasil pemeriksaan dan operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Perlis terhadap lebih 1,000 jenis barangan di 36 premis peruncit dan pembekal. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Perlis, Muhammad Syakri Muhammad Saleh berkata, pihaknya belum mengesan apa-apa kesalahan yang dilakukan peniaga. Operasi itu yang diadakan sejak 1 September lalu turut membabitkan hotel, restoran, kargo serta feri. Pemeriksaan dilakukan bersama pihak Kastam Diraja Malaysia. Ujarnya pemeriksaan dari masa ke masa bagi memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan menaikkan harga. Mengulas lanjut, pihaknya juga tidak menerima apa-apa aduan daripada orang ramai mengenai peniaga yang menaikkan harga selepas pelaksanaan SST.
Seorang daripada mangsa kemalangan bas ekspres di kilometer 12.5 Jalan Ipoh Lumut di Batu Gajah Ahad lalu masih dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh susulan kecederaan parah dialaminya. Mangsa Rizman Hakim Kamaluddin 18 tahun berasal dari Pasir Tumbuh, Kelantan dijangka menjalani pembedahan di bahagian kepala Selasa depan. Penuntut di semester pertama UiTM Seri Iskandar itu mengalami kecederaan pada mata kiri dan patah hidung. Pembedahan akan dilakukan susulan doktor mengesan berlaku pendarahan dari hidungnya. Doktor cakap sekarang ni dia perlu refer kepada 5 pakar. Pakar otak, tulang, surgery, pembedahan plastik tu dan sebagainya lagi lah. Tapi buat masa sekarang ni doktor suggest kita buat sini. Untuk dalam satu operation kita buat sekaligus 5 perkara tu. Turut melawat mangsa adalah pihak pengurusan ekspres perdana iaitu syarikat bas yang terbabit dalam kemalangan berkenaan diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Wan Muhammad Nur Faiz Helmi Wan Hamad. Pihaknya menubuhkan pasukan cakna prihatin bagi membantu semua mangsa. Kita akan teruskan sehingga ke semua kita akan cuba bantu semua penumpang dan untuk esok kita akan ke UiTM Seri Iskandar untuk berjumpa semua student yang terlibat dalam kecederaan di sana. Sejak 2009 hingga kini, kemalangan Ahad lalu adalah yang pertama dan terburuk dialami ekspres perdana. Dalam kejadian Ahad lalu, pemandu bas dan seorang penuntut UiTM Seri Iskandar meninggal dunia di lokasi kejadian. Penglibatan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam melaksanakan misi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Lubnan adalah pengiktirafan dan kepercayaan masyarakat antarabangsa terhadap kredibiliti serta profesionalisme pasukan keselamatan itu. Menteri Pertahanan Muhammad Sabur berkata menjadi tanggungjawab seluruh anggota Batalion Malaysia Malbat 8506 untuk memastikan pengiktirafan itu terus terpelihara demi memartabatkan maruah negara dan ATM di persada antarabangsa. Semalam kumpulan pertama pasukan pengaman Malbat 8506 berlepas ke Lubnan bagi menyertai misi pasukan interim PBB UNIFIL selama setahun. Kumpulan dianggotai 215 anggota leleng pangkat termasuk 50 pegawai dan 2 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ADBD yang diketuai Komander Colonel Azhan Mat Osman ini berlepas menerusi Pangkalan Udara Subang jam 5 petang. Berangkatlah dengan penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Moga-moga tempoh 12 bulan penugasan akan berlalu dengan selamat. Kami yang berada di tanah air akan sentiasa mendoakan kesejahteraan saudara-saudari serta dikurniakan keberkatan sepanjang berada di bumi Lubnan sehingga selamat kembali ke tanah air kelak insya-Allah. Beliau berkata demikian pada majlis pemakaian beret PBB, penyerahan bendera Malaysia dan penghantaran kumpulan berkenaan. Penghantaran pasukan Malbat 8506 ke Lubnan dilakukan secara 4 peringkat iaitu semalam, 13, 20 dan 27 September depan. Ia membabitkan 850 anggota tentera termasuk 30 dari ADBD dan seorang kaki tangan Kementerian Pertahanan. Semua mereka akan ditempatkan di 2 penempatan tetap iaitu di Kem Mak Rakah dan Kem Tipnin. Malaysia meluluskan pelibatan ATM dalam misi UNIFIL sejak 2007 bagi membantu pasukan pengaman dari lain-lain negara anggota PBB menguatkuasakan Resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Israel-Lubnan 2006. Sementara itu, Komander Colonel Azhan Mat Osman berkata, sebagai persiapan ke Lubnan, anggota Malbat 8506 telah menjalani latihan khusus selama 3 bulan, merangkumi sebulan latihan perkhidmatan tunggal dan 2 bulan latihan integrasi FIT. Latihan dikawal selia Markas Angkatan Bersama di Perkampungan Malbat, Port Dickson, Negeri Sembilan. Pasukan ini telah pun berlatih selama 3 bulan di Port Dickson dan kini tibalah masanya untuk kami diatur gerak. Dan kita ada lagi lebih kurang 2 minggu untuk menjalani latihan yang sebenar di sana. Di situlah nanti kita akan perkemaskan berdasarkan kepada geopolitik dan juga geostrategik di sana. Tambahnya, fokus penugasan kali ini adalah bagi memastikan tiada aktiviti persenjataan bermula dari Blue Line sehingga Sungai Litani.
pasukan Malbat 8506 ditugaskan ke Lubnan bagi menggantikan Malbat 8505 yang akan menamatkan misi UNIFIL pada 24 September ini setelah berkhidmat 12 bulan. Terima kasih. Sedih lah, suami kan setahun tinggal. Tak boleh lah anak kan. Lepas tu saya mengandung. Sedih lah, memanglah tugas kan. Tapi ya kita reda lah, tabah lah, reda. Doa dia sihat-sihat, semuanya okey lah kat sana. Perasaan tu memanglah kan, sebagai seorang bapa. Kita rasa sedih itu memang adalah kan, tapi semangat ruang juang untuk negara dan juga misi PBB, alhamdulillah kita rasa banggalah, proud. So kita doakan supaya diorang semua tu pergi selamat pergi dan selamat balik. Saya rasa tak ada cabaran dan kesukaran. Mungkin jika yang dah berkahwin akan tinggalkan anak dan suami selama setahun. Yes. Kita integrasikan di antara tiga perkhidmatan termasuk daripada Brunei dan di sana kita melaksanakan aktiviti ataupun latihan-latihan yang menjurus kepada penugasan kami di Lubnan nantilah. Sejumlah 191 buah projek luar bandar akan diteruskan di Sarawak oleh Kerajaan Pusat setelah semakan semula ke atas projek-projek di negeri itu dilaksanakan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Rina Muhammad Harun berkata ia membabitkan projek bekalan air bersih, bekalan elektrik dan projek bantuan perumahan untuk rakyat miskin. Dalam 2 bulan ini banyak projek yang sebenarnya sedang dikaji dan dilihat semula. Dan suka untuk saya umumkan di Sarawak ini kita akan meneruskan 191 projek untuk negeri Sarawak yang bernilai 916 juta. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Dato' Abang Johari Tun Openg. Ujarnya antara perkara yang dibincangkan adalah untuk mengeratkan kerjasama dua hala di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Bagi tujuan berkenaan, menurutnya sebuah jawatankuasa akan diwujudkan untuk menyelaraskan projek berkenaan. Perubahan itu sekaligus bagi mengelakkan pertindihan antara projek kerajaan pusat dan projek negeri. Wisma Putra akan mengemukakan permohonan untuk menganggotai Jawatankuasa Kerjasama Bersama JCC, Taman Perindustrian Kuantan Malaysia China MCKIP dan Taman Perindustrian Qinzhou China Malaysia CMQIP. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata wakilnya perlu kerana pelaksanaan kawasan perindustrian berkembangan itu melibatkan hubungan bilateral kedua-dua negara. Datuk Saifuddin berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke MCKIP di Kuantan. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, Datuk Seri Jebasinggam Isaac John dan Timbalan Komander Projek Syarikat Alliance Steel, Steve Hu. Kilang Alliance Steel adalah pelabur pertama dan terbesar di MCKIP. Datuk Saifuddin berkata penyertaan Wisma Putra mampu menyelesaikan pelbagai masalah secara berhemah. Wakil Wisma Putra boleh bertindak sebagai pemudah cara untuk memberi penyelesaian setiap isu menerusi situasi menang-menang setiap pihak. JCC dipengerusikan secara bersama oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Dr. Ong Kian Ming dan Timbalan Menteri Perdagangan China. Sempit, permukaan tidak rata, banjir dan gelap. Itu antara bahaya yang selama ini dihadapi penunggang motosikal di laluan yang disediakan buat mereka. Bagi menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna, Jabatan Kerja Raya JKR melakukan transformasi terowong di laluan motosikal menerusi projek perintis di terowong Sungai Wei, Lebuh Raya Persekutuan dengan kos RM260,000. Ikuti laporan wartawan Syafiqah Damhuri.
laluan motosikal di Lebuh Raya Persekutuan diselia 4 pihak termasuk konsesi dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Laluan sepanjang 28.5 km ini mempunyai 14 terowong yang dibina bagi menghubungkan pengguna dari Bandar Baru Kelang hingga Bukit Jalil. Menerusi projek transformasi terowong itu, antara yang dinaik taraf, permukaan jalan diturap dengan bahan anti gelincir. Sebelum masuk terowong ini, kita nampak warnanya merah. Masuk terowong, warnanya biru. Keluar dari terowong, warnanya hijau. Ya. Dan ada maksud semuanya. Ya. So the red color, warna merah itu, berarti memberi satu warning bahawa kita ini masuk dalam satu tempat yang bahaya, ya, terowong itu. Selain itu, bahagian dinding terowong juga dilengkapi pemantul cahaya serta cat yang mampu menahan rintangan bahan kimia. Meskipun ciri keselamatan ditambah baik, penunggang motosikal tetap dinasihati mematuhi had laju ditetapkan, iaitu bawah 80 km sejam. Basically, if you drive this motorcycle lane, you are limited by 60 km/h. So that may not be very suitable for 250 and above lah. Menurut Menteri Kerja Raya, pihaknya merancang untuk menaik taraf semua 14 terowong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan. Namun, ia bergantung peruntukan yang diberi kerajaan. Tahun lalu, perangkaan daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR merekodkan lebih 500,000 kemalangan dengan jumlah kematian sebanyak 6,740 kes dan kebanyakan yang maut itu merupakan penunggang motosikal. Syafiqah Damanhuri untuk rangkaian berita Media Prima. Anak-anak daripada keluarga pelarian perlu diberi layanan adil dan saksama terutama dari segi peluang pendidikan dan kemudahan rawatan kesihatan. Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim bertitah kanak-kanak terbabit tidak seharusnya menjadi mangsa dan menanggung penderitaan disebabkan perbuatan yang bukan dilakukan oleh mereka. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat pelarian berada di hadapan mata kita. Masalah tersebut ialah masalah yang besar, malah dibimbangkan semakin membesar. Masalah tersebut tidak boleh dinafikan kewujudannya, tetapi perlu diterima hakikatnya. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Kongres Tahunan ke-40 Persatuan Pediatrik Malaysia di Ipoh. Hadir sama Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad. Titah baginda ketika ini terdapat 150,000 pelarian termasuk dari Myanmar, Palestin, Syria, Yaman, Sri Lanka dan Afghanistan di negara ini. Daripada angka itu, 25,000 orang atau 17% di bawah usia 18 tahun. Hanya 30% daripada mereka berpeluang mengikuti pelajaran di pusat pembelajaran komuniti. Justru itu, pendekatan secara menyeluruh dan bersepadu perlu diambil. Ia melibatkan kerjasama antara negara, pertubuhan antarabangsa dan pelbagai agensi kerajaan dan NGO. Tiga 30 orang maut di Jepun, gempa 7.8 magnitud gegar Fiji. Luar negara, perkembangan insiden gempa bumi kuat yang melanda Hokkaido, Jepun. Sehingga kini 30 orang dipercayai tertimbus di bawah runtuhan bangunan akibat gegaran 6.6 magnitud itu. Setakat ini angka kematian disahkan 9 orang. Gempa itu menyebabkan hampir 3 juta orang terputus bekalan elektrik selepas kerosakan besar loji jana kuasa terma. Menteri Industri Hiroshige Seko berkata ia mungkin mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu untuk bekalan dipulihkan. Orang ramai dilihat beratur panjang di luar stesen minyak dan pasaraya dan pihak berkuasa memberi amaran gegaran susulan mungkin berlaku. Satu gempa bumi berkekuatan 7.8 magnitud menggegarkan kawasan timur tenggara Fiji di Bandar Suva. Gempa yang berpusat sejauh 105 km pada kedalaman 608 km itu disahkan Pusat Tinjauan Geologi Amerika Syarikat USGS hari ini. Ukuran kekuatan gempa itu diturunkan berbanding bacaan awal 8.1 magnitud. Pusat Amaran Tsunami Pasifik berkata, tiada ombak tsunami dijangka di Lautan Pasifik dan tiada ancaman tsunami di Hawaii. Kementerian Pertahanan Awam dan Pengurusan Kecemasan New Zealand berkata, tiada ancaman tsunami di negara itu susulan gempa terbabit.
Di Amerika Syarikat, seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan secara rambang dalam sebuah bank di pinggir bandar Cincinnati di Ohio lewat semalam sehingga mengorbankan 3 orang awam sebelum penembak tersebut berjaya ditembak mati polis. Suspek yang dikenali sebagai Omar Perez berusia 29 tahun dipercayai bertindak sendirian. Dalam kejadian pukul 9.10 pagi waktu tempatan itu, penembak mula melepaskan tembakan di tempat memunggah di Fifth Third Bank berhampiran Fountain Square sebelum masuk ke lobi bank tersebut. Suspek kemudian berbalas tembakan dengan pihak penguatkuasa. Mangsa yang terbunuh terdiri daripada 2 lelaki dan seorang perempuan. Penembak turut mencederakan beberapa mangsa lain. Seorang daripada mereka kini berada dalam keadaan kritikal. Polis turut mengesahkan bahawa penembak bukan pekerja bank terbabit. Motif sebenar kejadian masih lagi disiasat. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bersetuju untuk mengadakan sidang kemuncak antara kedua-dua negara di Pyongyang, Korea Utara pada 18 hingga 20 September ini. Sidang kemuncak kali ketiga antara kedua-dua pemimpin itu bertujuan membincangkan isu pelucutan senjata nuklear. Penasihat Keselamatan Kebangsaan Korea Selatan, Chung Yu-yong berkata pertemuan itu bakal membincangkan pelbagai isu termasuk pendekatan sewajarnya bagi menamatkan program nuklear di semenanjung Korea. Menurut Yu-yong, pemimpin Korea Utara itu turut menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Seoul dan Washington bagi menamatkan program nuklearnya. Terengganu City FC juara Piala FAM. Sukan, Terengganu City FC muncul juara Piala Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas mendudukkan Selangor United 2-0 malam tadi. Kemenangan itu membuktikan isu tunggakan gaji dan pampasan kontrak yang dituntut 6 pemain berkenaan seperti yang diumumkan jawatankuasa status FAM sebelum ini tidak merencatkan perjuangan Terengganu City untuk merangkul kejuaraan musim ini. Pada aksi final di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, pertemuan 2 pasukan yang sudah mengesahkan tempat kesayangan Liga Perdana musim depan, Terengganu City FC dan Selangor United berlangsung seimbang pada babak pertama. Walaupun rancak tiada gol mampu dijelmakan kedua-dua pasukan, namun masuk babak kedua, Terengganu City kendalian Muhammad Nur Muhammad Derus akhirnya berjaya memecah kebuntuan gol apabila hantaran Khairul Ramadan Zowawi mudah disudahkan Rahizi Rasib minit ke-52. Masuk minit ke-71, gandingan 2 pemain itu sekali lagi memberi kelebihan kepada wakil Pantai Timur itu selepas Rahizi dikasari dalam kotak penalti dan giliran Khairul Ramadan mencetak nama selaku penjaring kedua. Tersentak, Selangor United cuba bangkit untuk memburu gol. Namun Terengganu City kental bertahan sehingga whistle penamat. Kejayaan itu menyaksikan Terengganu City meraih piala serta membawa pulang hadiah wang tunai RM200,000. Berikutan kejayaan menamatkan saingan dalam kelompok 10 terbaik di Sukan Asia 2018, Persatuan Golf Malaysia MGA tampil menggesa Kementerian Belia dan Sukan KBS mendapatkan seorang jurulatih buat pasukan golf kebangsaan. Seminggu sebelum bertolak ke Jakarta, Naib Presiden MGA Sisibu mendedahkan pasukannya itu dihimpit masalah kewangan selepas diletakkan dalam kategori B sekaligus terpaksa beraksi tanpa khidmat jurulatih. Bagaimanapun, pasukan golf lelaki dan wanita negara masing-masing berjaya meraih pencapaian membanggakan apabila meraih tempat ke-10 dan ke-9. Pasukan lelaki negara menutup kempen Sukan Asia dengan mencatat 13 di atas par 222 dalam acara yang dimenangi Jepun itu ketika China dan Korea Selatan berpuas hati dengan perak dan gangsa. Persembahan terbaik hadir menerusi pemain amatur nombor 1 negara, Ervin, yang menamatkan saingan di tempat ke-28 bagi kategori individu selepas mencatat 79 pukulan. Pepatah ibarat sudah jatuh di timpa tangga menggambarkan secara tepat situasi yang sedang berlaku di Jepun ketika ini. Kita doakan kesejahteraan buat mereka semua yang dilanda musibah gempa bumi dan banjir. Dengan itu, saya Hafizi Rosli, salam Jumaat, salam hormat dan Assalamualaikum.